Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, namaste. Cikgu sebut 3 kata aluan pada hari ini. Baiklah, hari ini Cikgu Ain ingin mengajar tentang kata imbuhan awalan dan kata imbuhan akhiran. Kita sudah masuk tema baru iaitu Negaraku Tercinta. Di dalam Malaysia, terdapat 3 kaum utama dan Cikgu Ain ingin perkenalkan pakaian setiap kaum di Malaysia. Yang pertama, kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Dan terdapat lagi 2 kaum yang kita perlu tahu iaitu kaum Iban dan juga kaum Kadazan. Kata imbuhan awalan. Baiklah, apa maksud kata imbuhan awalan? Kata yang menerima imbuhan di awal kata dasar. Antara contohnya ialah men, ber, mem, meng. Jadi ada 5 kata imbuhan awalan yang perlu kamu tahu, di mana ia berada di awal kata dasar. Contoh kata dasar yang pertama ialah masak, masak. Yang kedua, buka, buka. Yang ketiga, cari, mencari. Yang keempat, gosok, menggosok. Yang kelima, lari, berlari. Jadi, perkataan yang berwarna hitam ialah kata dasar dan perkataan yang berwarna biru ialah kata imbuhan awalan. Mesti berada di awal. Ada 2 gambar yang cikgu tunjuk pada kamu sekarang. Yang pertama ialah kupas. Cikgu tambahkan meng, jadi mengupas. Gambar yang kedua, apa yang dia sedang buat ialah perah. Jadi cikgu tambahkan kata imbuhan memerah. Gambar yang ketiga ialah sedang rebus telur, rebus, merebus. Dan gambar yang keempat ialah kukus, mengukus. Jadi beza antara rebus dengan kukus ialah rebus kita masukkan sesuatu di dalam air, kita masaknya di dalam air. Manakala untuk kukus kita masak dia di atas wap air. Begini. Yang seterusnya, tanak, menanak. Jadi perkataan tanak dan juga menanak khusus apabila kita hendak memasak nasi. Ibu sedang menanak nasi. Jerang, menjerang. Kita tambah perkataan men di hadapan. Jerang kata dasar. Jerang digunakan apabila kita hendak masak air lebih sesuai untuk kita panggil jerang. Bungkus, membungkus. Kita tambahkan mem di hadapan, bungkus kata dasar di belakang. Potong, memotong. Kita tambahkan me di hadapan. Kita buang huruf P, kita ambil di belakang. Memotong. Baiklah, untuk kata imbuhan akhiran pula, mesti kata yang menerima imbuhan di akhir kata dasar. Mesti berada di belakang sekali. An, i, kan. Di depannya ialah kata dasar dan di belakang ialah kata imbuhan an, kata imbuhan kan, kata imbuhan i. Contoh kata dasarnya ialah makan, tambahan makanan. Baik, tambah i, baiki.
masak. Tambahkan masakkan. Mudah sahaja. Baiklah, cuba kita tengok gambar. Di hadapan ada 3 gambar yang cikgu akan beri contoh untuk kata imbuhan akhiran. Yang pertama, tanam. Cikgu tambah an di belakang akan jadi tanaman. Jauh. Jauh. Cikgu tambah i di belakang akan berbunyi jauhi. Dan yang terakhir ialah perbuatannya ikat. Cikgu tambah perkataan kan di belakang akan berbunyi ikatkan. Baiklah, jom kita buat latihan bersama. Okey, untuk minggu ini kita akan teruskan untuk buku latihan jilid 2. Murid boleh buka muka surat 2 dan 3 dahulu. Baiklah, mari kita lihat sama-sama aktiviti di muka surat 2 dan juga muka surat 3. Pilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. Jadi kita lihat ada 8 gambar. Yang pertama, siapakah orang ini? Makcik Leha. Apa yang Makcik Leha sedang buat? Cuba lihat tangannya. Memerah atau mengupas? Betul, memerah. Jadi, murid-murid dikenaki untuk petakkan ataupun bulatkan perkataan yang betul, kemudian tuliskan di atas garisan. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Makcik Leha membasuh apa? Beras atau nasi? Betul, membasuh beras. Okey, gambar yang ketiga ialah baca bersama-sama. Makcik Leha memasukkan santan, air, kelapa ke dalam periuk. Santan ke air? Pilih jawapan antara 2. Gambar yang keempat. Makcik Leha menjerang, menanak nasi lemak. Cikgu Ain dah bagi tahu tadi, kalau nasi kita nak guna jerang ke nak guna menanak? Ingat balik. Yang kelima, Makcik Leha memasak gulai sambal ikan bilis. Kita makan gulai ikan bilis ke kita makan sambal ikan bilis? Pilih antara mana yang betul. Makcik Leha merebus, mengukus telur. Tadi Cikgu Ain dah ajar. Kalau kita nak masak telur, kita nak guna rebus ataupun kukus. Ingat balik. Bulatkan mana yang betul. Dan yang terakhir, ada 2 gambar yang kamu perlu buat ayat sendiri. Okey, Cikgu Ain nak bagi kata kerja yang sesuai. Gambar nombor 7. Cuba lihat apa yang Makcik Leha sedang buat. Memotong. Jadi ayat yang sesuai ialah Makcik Leha memotong apa? Timun. Betul. Gambar yang ke-8 ialah, cuba lihat siapakah ini? Betul, Makcik Leha. Apa yang Makcik Leha sedang buat? Membungkus. Jadi ayat yang sesuai ialah Makcik Leha membungkus nasi lemak. Betul. Tahniah. Jadi sekarang ni Cikgu Ain ingin semua murid-murid cuba isi jawapan yang betul di atas garisan yang terdapat pada setiap ayat. Untuk soalan yang kedua, buka muka surat 6. Okey, kita selesaikan soalan ini. Pilih perkataan yang sesuai dan salin semula ayat. Jadi, ada 6 ayat yang perlu anda pilih mana satu perkataan imbuhan akhiran yang betul. Cikgu bantu untuk ayat yang pertama. Gasing menjadi mainan Azri. Gasing menjadi mainkan Azri. Mana yang betul? Mainan atau mainkan? Ya, mainan.
Jadi, murid-murid perlu salin semula gasing menjadi mainan Azri di garisan yang disediakan. Okay, ayat yang kedua, cikgu bantu untuk baca bersama-sama. Sebelum hari gawai, rumah kami hiasan. Sebelum hari gawai, rumah kami hiaskan. Mana yang betul? Hiasan ke hiaskan? Ya, hiaskan. Ayat yang ketiga, sekeping lukisan batik tergantung pada dinding. Sekeping lukiskan batik tergantung pada dinding. Lukisan ke lukiskan? Ya, lukisan. Ayat yang keempat. Nasi lemak ialah makanan kegemaran saya. Nasi lemak ialah makankan kegemaran saya. Mana yang betul? Makanan ke makankan? Ya, makanan. Kain merah saya ikatan pada pinggang penari ngajat. Kain merah saya ikatkan pada pinggang penari ngajat. Ikatan ke ikatkan? Ya, betul, ikatkan. Boleh masakkan saya kuih penyaram? Boleh masakkan saya kuih penyaram? Mana yang sesuai? Masakkan atau masakkan? Cari ayat yang sesuai dan tulis semula di atas garisan yang disediakan. Baiklah, terima kasih semua. Jadi jangan lupa siapkan latihan dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 2, 3 dan juga 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.